Saya akan kongsikan subtopik 3.3 use auxiliary equation to solve second order equation, di mana ada dua subtopik yang utama di sini adalah 3.3.1 ni identify auxiliary equation, yang kedua nanti adalah solve the auxiliary equation if the roots are real and different roots, real and equal roots, and complex roots. Okey, yang pertama ni use auxiliary equation to solve second order equation ni. Yang pertama yang perlu diketahui adalah identify auxiliary equation. Okey, di dalam auxiliary equation ni dia adalah dalam bentuk a d2y dx square plus b dy dx plus cy equal to 0. A, b and c are constant. Is called a linear second order differential equation with constant coefficients. Okay. When the right hand side of the differential equation is 0, it is referred to as a homogeneous differential equation. When the right hand side is not equal to 0, it is referred to as a non-homogeneous differential equation. Itu penerangan ringkas. Dan berikutnya, apakah contoh second order equation yang perlu kita ketahui? Okay, a d2y dx square plus b dy dx plus cy equal to 0. Dia adalah second order equation, second order differential equation. Okay, sebab dia ada order yang tertinggi di situ adalah second order. Okay. Okay, seterusnya auxiliary equation. Kita akan tukarkan second order equation ni dalam bentuk auxiliary equation yang akan menggunakan m. Cuba kita perhatikan di situ. Okey, d2y dx square ni kadang-kadang dalam soalan diguna y double prime. Okey, y ni ada dua di atas ni kan, y double prime ni. Okey, kadang equation diguna itu. So para pelajar kena tahulah dan faham kalau digunakan y double prime tu merujuk kepada second order differential equation. Dan untuk auxiliary equation ni, d2y dx square ni ataupun y double prime ni diwakili ataupun ditukarkan dalam bentuk m kuasa 2. Okey, m kuasa 2 ni. Okey, maksudnya di sini kita akan gantikan dengan m kuasa 2. Okey, seterusnya dy dx, dy dx ni ataupun y prime ni, dy dx atau y prime ni kita gantikan dengan m dalam auxiliary equation. Okey, dan seterusnya nilai y, nilai y di sini kalau kes ni adalah nilai y equal to 1. Okey, y dia satu lah, 1y darab c, jadi nilai y dia adalah 1. Itu adalah dia punya auxiliary equation dia, penggantian ke dalam bentuk auxiliary equation daripada second order differential equation yang diberikan. Okey. Okey, kita bawakan contoh di sini. Second order equation sebagai contoh. d2y dx square plus 5dy dx plus 7y equal to 0. Okey, kita nak convert dalam bentuk auxiliary equation. Okey, jadi kita akan tukarkan dia dalam bentuk auxiliary equation. Kita akan perolehi m square ataupun m kuasa 2 tambah 5m tambah 7. Dapat tak? Okey, ini m kuasa 2. Kita gantikan d2y dx square sebagai m kuasa 2. Di sini tidak ada apa-apa, ataupun di sini adalah 1. 1 m kuasa 2. 1 kita tak tulis dah kan. Okey, tambah 5m. dy dx ni adalah kita gantikan dengan m. Jadi ni m, jadi 5m. Okey, y kita di sini adalah 7. Maksudnya jadi tambah 7 sama dengan 0. Okey, m kuasa 2 tambah 5m tambah 7 sama dengan 0 ni yang dipanggil sebagai auxiliary equation. Okey. Dan contoh yang kedua, itu yang saya nyatakan ataupun sebutkan di awal tadi, 3y double prime minus 5y prime minus 7y equal to 0. Okey. 3y double prime. Okey. Kalau kita convert ataupun tukarkan dalam bentuk auxiliary equation, kita akan dapat 3m kuasa 2. Okey, 3m kuasa 2 tolak 5m
tolak 7 sama dengan kosong. Jadi para pelajar kena mahir nak tukarkan daripada second order differential equation ke dalam bentuk auxiliary equation. Okey, kesukaran ataupun kegagalan pelajar untuk convert daripada second order differential equation ke dalam bentuk auxiliary equation, maka dia akan menyukarkan proses penyelesaian seterusnya di dalam auxiliary equation tersebut nanti. Okey.